Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, dengan izin dan limpah kurnia Allah Subhanahu wa taala, kita diberikan kesempatan untuk bertemu lagi dalam siri perbincangan kritis yang seterusnya. Setelah sebelum ini kita jalankan beberapa siri bersama dengan wakil-wakil daripada parti politik yang berbeza. Kita bermula dengan Bersatu, kemudian PAS, Amanah dan juga sahabat kita daripada ISMA. Dan hari ini kita diberikan kesempatan untuk bersama dengan satu watak penting yang merupakan antara pemimpin utama parti politik PKR, iaitu YB Fahmi Fadzil, yang merupakan pengarah penerangan PKR dan juga ahli parlimen bagi kawasan Lembah Pantai. Selamat datang YB. Assalamualaikum. Terima kasih kerana sudi menjemput saya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, sekadar untuk pengenalan, kita nak ceritakan sedikit kepada YB di mana program kita ini mensasarkan agar kita dapat membincangkan secara langsung isu-isu yang menjadi buah mulut para pengkritik ataupun pembenci di luar sana. Kita beri ruang yang terkawal di mana YB dapat menjawab isu-isu yang sering diutarakan. Bukanlah ruang yang begitu luas, tapi ruang yang terkawal yang baik untuk kita membincangkan idea-idea yang selalu dikemukakan oleh para pengkritik. Sebelum kita mula, seperti biasa dalam sesi-sesi perbincangan kritis yang terdahulu, saya nak minta jasa baik YB untuk bersetuju dengan dua syarat. Syarat pertama, tajuk perbincangan kita pada hari ini adalah PKR Demokrasi yang Belum Mati. Jadi saya berhak untuk bertanya mana-mana soalan yang berkaitan dengan tajuk, sama ada secara langsung ataupun secara tidak langsung. Jadi boleh YB bersetuju dengan syarat pertama? Boleh. Dan yang kedua, saya untuk mengelakkan kita keluar daripada tajuk, jadi apabila ada percubaan untuk tidak menjawab soalan, untuk memanjangkan jawapan ataupun mukadimah yang panjang seperti biasa, maka saya akan potong dan kembalikan semula YB kepada tajuk dan fokus perbincangan kita. Boleh kita bersetuju dengan syarat kedua? Okey, insyaAllah kita akan mulakan perbincangan kritis kita. Saya nak, sebelum kita mulakan perbincangan, kita rendahkan sedikit suhu perbincangan kita. Saya nak minta YB perkenalkan sedikit kedudukan YB sebagai pengarah penerangan dalam PKR, yang mana apa merupakan fokus utama yang menjadi kerjaya ataupun ruang lingkup usaha dan juga komitmen YB dalam PKR buat masa ini. Silakan kita dengar sedikit. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat malam kepada semua penonton. Saya Fahmi Fadzil, ahli parlimen Lembah Pantai, merangkap pengarah komunikasi, tajuk title dia, pengarah komunikasi Parti Keadilan Rakyat. Saya telah berkhidmat dalam jawatan ini sejak tahun 2013 dan sebelum menjawat jawatan ini, saya berkhidmat sebagai institusi politik kepada mantan ahli parlimen Lembah Pantai, YB Nurul Izzah. Fokus tugasan saya sebagai seorang pengarah komunikasi adalah untuk berhubung dengan media dan juga anggota parti serta orang awam, memberi sama ada penerangan ataupun menyampaikan maklumat serta pandangan dan pendirian parti tentang sesuatu isu, sama ada besar, kecil dan sebagainya. Okey, terima kasih YB. Kita masuk terus kepada tajuk. Saya terlepas pandang tadi, pengarah komunikasi. Baik. Soalan saya yang pertama YB. Saya cuba untuk berlaku adil apabila kita mengumpulkan semua kenyataan Datuk Seri Anwar Ibrahim tentang hala tuju negara yang nak dibentuk oleh PKR, yang mana beliau menyebutkan dalam beberapa interview terdahulu dengan media, PKR bergerak menuju ke arah pembentukan negara yang liberal demokratik. Dalam masa yang sama, PKR membantah super liberal yang beliau namakan super liberal, meminta hak LGBT diutarakan secara terbuka dan sebagainya. Beliau juga membantah tafsiran Islam yang sempit
yang menjurus ke arah diskriminasi kepada orang bukan Islam dan sebagainya. Dan PKR juga tersenarai sebagai salah satu parti yang merupakan komponen kepada liberalorganisation.org. Jadi saya nak tanya YB, soalan yang pertama, wajah liberal demokrasi yang ingin dibentuk oleh PKR, apakah wajah itu sebenarnya? Silakan. Dalam erti kata Malaysia, suasana politik sekarang ni, dan memang dari dulu, takrifan seperti itu, dia kalau kita lihat dalam banyak demokrasi atau banyak sistem politik di negara-negara yang ada, mereka menggunakan jalur kiri, jalur kanan, tapi dalam konteks Malaysia saya lihat sepanjang saya berkhidmat, dia tak ada makna sangat. Ya, tak ada makna sangat. Sebab kita mungkin tak ada sejarah ataupun tak ada, orang kata, mungkin budaya pemahaman tentang apa itu social demokrat, apa itu liberal demokrat, apa itu konservatisme dan sebagainya. Dan kalau kita lihat dalam politik di Malaysia, yang orang lebih berminat dan orang lebih nampak adalah yang kita anggap sebagai slogan-slogan ataupun perkara-perkara dasar-dasar yang menjadi orang kata yang memanfaatkan rakyat. Dan that's why kalau kita lihat, boleh kata macam Barisan Nasional orang boleh sebut sebagai new liberal contohnya. Ada yang boleh kata DAP dia apa makna social demokrat kan. Jadi dalam konteks Malaysia, takrifan ataupun label-label ni sebenarnya orang tak faham dan tak kenal sangat. Jadi bagi saya tak berapa penting. Baik. Jadi apakah prinsip-prinsip membentuk negara demokrat? Saya percaya dalam temuduga ataupun temu ramah dengan media tempatan, istilah ini tidak banyak digunakan, tapi dalam temu ramah dengan media antarabangsa, ini merupakan salah satu gambaran yang diberikan terutamanya oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim tentang Parti Keadilan itu sendiri. Apakah prinsip-prinsip yang menjadi asas ataupun menjadi tonggak kepada perjuangan PKR di dalam politik? Kalau kita mengelakkan daripada bincang tentang slogan, prinsip apa yang cuba diketengahkan sebenarnya? Yang utama semestinya pada nama Parti Keadilan Rakyat itu sendiri, iaitu konsep keadilan. Kalau kita lihat, memang dari segi sejarahnya Parti Keadilan Rakyat ni tertubuh pada tahun 1999 sebagai reaksi kepada kejadian-kejadian pada waktu itu, termasuklah bagaimana Datuk Seri Anwar Ibrahim dipecat. Juga suasana pada waktu itu ramai daripada kelompok pelbagai fraksi, mereka yang merupakan aktivis mahasiswa daripada golongan NGO, semua berkumpul dan bergerak dalam satu, kita boleh sebut sebagai satu wadah politik baru pada waktu itu, Parti Keadilan. Dan pada waktu itu Parti Keadilan Nasional, dan seterusnya pada membentuk Parti Keadilan Rakyat bila menyerap masuk sekumpulan daripada Parti Rakyat Malaysia PRM. Dan yang menjadi tunggak adalah isu ataupun konsep keadilan dalam pelbagai erti, sama ada dari segi ekonomi, dari segi dasar, dari segi sama ada peluang pekerjaan, isu kesenjangan, ya, dan lebih ke arah itu, iaitu yang setidak-tidaknya yang saya faham. Tapi kalau kita lihat dari segi susu galur perjalanan ataupun perjuangan parti itu sendiri, bila kita rujuk tulisan tokoh seperti Dr. Syed Hussein Ali, ya, beliau menampakkan bahawa Parti Keadilan Rakyat ni sebahagian daripada parti-parti yang memperjuangkan nasib rakyat. Dan kalau kita lihat beberapa rencana ataupun buku-buku yang beliau terbitkan, diletakkan keadilan dalam susu galur sejarah perjuangan rakyat, dan itulah yang mungkin ada yang menyebut dalam Parti Keadilan ni ada yang berhaluan kiri, ada yang berhaluan kanan sikit ada. Tapi that's why saya kata tadi, dalam konteks Malaysia ni dia tak bermakna sangat kiri kanan ni. Yang orang nampak adalah macam saya sendiri, kalau di Lembah Pantai yang saya terjemahkan,
maksud ataupun makna keadilan itu, pada malam kemenangan PRU 14, saya sebut dalam ucapan kemenangan saya akan menjadi ahli parlimen yang buta warna tapi tak buta hati. Maksudnya saya akan tak kiralah di Lembah Pantai ni orang sokong saya ke, orang tu daripada parti PAS ke, parti UMNO ke, parti keadilan sendiri, yang betul tu betul, yang salah tu salah, dan saya akan usaha yang terbaik untuk warga Lembah Pantai. Jadi itulah yang bagi saya yang saya terjemahkan untuk diri saya, yang di setidak-tidaknya di kawasan Lembah Pantai. Baik, terima kasih YB atas jawapan tu. Saya akan masuk nanti kemudian lebih mendalam tentang dasar dan juga ekonomi. Saya nak mulakan tentang kebebasan beragama, keadilan tentang kebebasan beragama. Sebab ini satu isu yang saya tak dapat jawapan yang tuntas apa yang dikehendaki oleh PKR, di mana banyak dalam interview terdahulu Datuk Seri Anwar Ibrahim menyebutkan bahawa kebebasan agama ini perlu diketengahkan. Cuma yang menjadi isu pada beliau apabila beliau membincangkan tentang Lina Joy dan sebagainya, bagaimana orang itu masuk Islam melalui jabatan agama, kalau dia nak meninggalkan Islam juga mesti melalui jabatan agama. Jadi secara langsung berkaitan dengan kebebasan beragama ini, kita lihat di Malaysia, Mahkamah Syariah ataupun Kanun Jenayah Syariah meletakkan keluar daripada Islam sebagai satu kesalahan syariah di beberapa negeri, antaranya di negeri Perak, Pahang, Kelantan, Terengganu, Sabah dan sebagainya, dan kesalahan syariah yang boleh didenda 3,000 dan dipenjara 2 tahun ataupun 3 tahun ataupun 5 tahun. Itu Mahkamah Syariah yang mana diterima pakai di Malaysia. Dan menerusi ucapan-ucapan Datuk Seri Anwar Ibrahim, antara perkara yang beliau ketengahkan adalah kebebasan beragama. Jadi saya nak tanya pandangan YB sendiri ataupun mewakili pandangan PKR, bagaimana pandangan PKR tentang kewujudan undang-undang syariah ini yang kelihatan tidak sama dengan prinsip kebebasan beragama yang disebutkan oleh Presiden PKR. Silakan. Saya rasa ni soalan yang orang sebut sebagai entrapment, percubaan untuk memerangkap. Tapi tak mengapa, pendirian Datuk Seri Anwar dan juga Parti Keadilan dalam isu sama ada agama Islam sebagai agama rasmi dan juga Mahkamah Syariah dan juga hak agama-agama lain untuk dianuti dan diamal, seperti yang termaktub dalam perlembagaan, itu yang menjadi tunggak, ya. Jadi bagi saya dan juga bagi Parti Keadilan, yang kita ketengahkan adalah seperti yang termaktub yang kita akan pertahankan dalam perlembagaan persekutuan dan tak lari dari itu, ya. Pada masa yang sama, bila disebut contohnya isu Mahkamah Syariah, yang diberi fokus oleh Datuk Seri Anwar, kalau kita lihat secara konsisten, bila parti PAS memperjuangkan RUU 355, kita tidak menolak, tapi yang kita fokus adalah isu maqasid syariah itu sendiri. Dan di sini dalam keadaan kita lihat suasana di Malaysia menampakkan satu kesenjangan ataupun systemic inequality ataupun systemic injustice, satu ketidakadilan yang sistemik, ya, bila orang yang curi petai dimasukkan ke penjara berbulan, manakala mereka yang yang ada curi lebih banyak dari itu bebas. Jadi kita lihat pada perkara-perkara seperti itu yang bagi saya agak praktikal. Jadi dalam konteks yang saya sebutkan, Parti Keadilan berpegang pada perlembagaan persekutuan dan undang-undang sedia ada yang kita ingin lihat penambahbaikan, khususnya kalau dalam bidang Mahkamah Syariah. Satu perkara yang disebut, ya, sewaktu perkara ini dibahaskan di Parlimen adalah berkenaan dengan pendapatan ataupun gaji ataupun allowance hakim syar'i. Dan okey. Baik. Kalau saya nak kembalikan semula kepada soalan kita tadi, yang mana
Saya merujuk kepada jawapan YB berpandukan kepada Perlembagaan Persekutuan, dan Perlembagaan Persekutuan menerima kewujudan dua set undang-undang sivil dan juga syariah. Jadi soalan saya, apakah YB menganggap kewujudan kesalahan keluar daripada Islam di dalam akta syariah, di dalam kesalahan di bawah jenayah syariah, ini adalah sesuatu yang wajar dipertahankan juga, ataupun dia bercanggah dengan prinsip kebebasan beragama yang disebutkan oleh PKR? Jadi saya nak fokus kepada soalan tu sebenarnya. Ini bukan bidang kepakaran saya, maka saya tak boleh jawab. Okey. Kita boleh pergi kepada tajuk seterusnya. Reform berkaitan dengan undang-undang. Ini mungkin lebih rapat dengan bidang YB. Saya nak tanya satu soalan yang lama terpendam sebenarnya. Dalam manifesto PH dijanjikan reformasi undang-undang. Antara perkara paling penting yang dijanjikan adalah memisahkan bidang kuasa antara peguam negara dan juga timbalan pendakwa raya. Apa yang berlaku setelah PH menang itu tidak berlaku, masih lagi di bawah bidang kuasa yang sama, dan peguam negara bukan dilantik daripada penjawat awam. Jadi saya nak tanya, di mana hala tuju reformasi undang-undang dalam kerajaan PH? Ya, ini sebenarnya soalan yang sangat baik. Bagi saya sendiri sebagai salah seorang penyokong kerajaan ataupun backbencher, isu yang paling saya rimas adalah orang kata the speed of reforms ya, dalam pentadbiran Pakatan Harapan dulu, di mana kita lihat banyak daripada janji-janji Pakatan Harapan bukan sahaja dalam isu memisahkan antara jawatan peguam negara dan juga Solicitor General ya, dipisahkan, tapi contohnya pelantikan perlu melalui Parlimen sebagai contoh, dan juga menghadkan Perdana Menteri ke dua penggal sahaja. Perkara-perkara seperti itu pada tanggapan saya, sekiranya Datuk Seri Anwar menjadi Perdana Menteri, ia antara fokus utama dan perkara pertama yang akan dilaksanakan. Semestinya mungkin ya, bukan nak jadi apologis kepada pentadbiran yang terdahulu di bawah Tun Dr. Mahathir, tapi pada waktu itu fokus adalah kepada perkara-perkara seperti memang pada waktu itu ramai yang tak kenal kementerian, yang tak fasih dengan duduk dalam Jemaah Menteri Kabinet, jadi ambil masa untuk mereka mengenali. Tapi masa yang sama, sebagai seorang penggubal undang-undang di Parlimen, saya lihat perkara-perkara seperti itu, seperti yang disebutkan ya, pemisahan kuasa, malah isu had umur 18 tahun ya untuk mengundi. Jadi perkara-perkara seperti itu saya sendiri mengharapkan ia diawalkan ya, dan mungkin mereka tak sangka yang pentadbiran akan ditamatkan sebegini cepat oleh siri pengkhianatan dan sebagainya. Tapi komitmen keadilan sendiri kepada usaha reformasi institusi itu kekal ada dan menjadi antara tiang seri perjuangan di Parlimen. Malah itulah antara sebab keadilan mungkin mendahului rakan-rakan dalam Pakatan Harapan untuk menamakan jurucakap ya, bukan sebagai kabinet bayangan, tapi untuk memberi fokus tema-tema, tajuk-tajuk kepada ahli-ahli Parlimen agar perkara-perkara yang kita perjuangkan, isu-isu yang kita perjuangkan, termasuklah reformasi institusi dan juga reformasi undang-undang, akan dapat diperjuang dengan lebih tuntas dan lebih jelas oleh ahli-ahli Parlimen ya, yang ada dari kalangan Parti Keadilan Rakyat itu sendiri. Baik, merujuk kepada soalan yang sama, apabila saya mendengar daripada YB nada bahawa YB sendiri harapan YB agar isu reformasi dalam undang-undang ini didahulukan, apakah 22 bulan pemerintahan PH ini sebenarnya adalah kerajaan Tun Mahathir, di mana PH sendiri tidak berpeluang untuk meletakkan hala tuju, ini mesti didahulukan, ini mesti dikemudiankan, ataupun sebenarnya ia tanggungjawab bersama yang telah dipandang enteng tidak diendahkan untuk sepanjang tempoh 22 bulan pemerintahan itu?
Dia dia senario sebenar agak complicated sebab tak semudah nak orang kata ya ataupun tak dalam keadaan ni. Sebab kita sekarang ni kita tahu ada usaha dari kalangan setengah ahli jemaah menteri sendiri untuk orang kata sabotage ya, pentadbiran. Dan ini paling jelas pada 23 Februari yang lalu, watak-watak yang terlibat, dan pada tangkapan saya, pada hemat saya, ia adalah tanggungjawab bersama, ya, collective responsibility. Jadi memang kemenangan tu bersama, bila dijatuhkan bersama, insya-Allah bila bangun balik pun akan bersama. Dan yang menjadi fokus adalah bukan setakat siapa yang bertanggungjawab, tapi apa yang perlu kita lakukan sekarang. Itu yang menjadi sebab tu dalam perbincangan dengan Datuk Seri Anwar bersama ahli-ahli parlimen, kita fokus kepada beberapa perkara penting, ya. Bukan sahaja untuk memahami bagaimana pengkhianatan itu berlaku, yang disebut sebagai daulah terpendam, ya, deep state actors, ya, pelakon-pelakon daulah terpendam. Dan saya sebut kepada Tun Mahathir sendiri, ya, Tun selalu cakap ada disebut-sebut, ya, ada beberapa menteri kanan dulu menyebut daulah terpendam. Rupa-rupanya dalam kabinet Tun sendiri yang duduk keliling Tun, yang paling dekat dengan Tun mereka itulah pelakon-pelakon daulah terpendam. Jadi Tun pun senyum je lah, senyum Tun je lah kan. Okey, saya akan pergi kepada isu tu lebih lanjut nanti tentang perubahan kerajaan. Kita nak keluar sedikit daripada undang-undang. Kalau kita ingin menilai sejauh mana kejayaan PKR sebagai parti politik yang memimpin, saya fikir Selangor adalah contoh yang paling jelas kerana lama di bawah kepimpinan PKR. Soalan saya yang pertama, legasi siapa yang terbaik di Selangor? Tan Sri Khalid ataupun Datuk Seri Azmin ataupun sekarang ini? Tiga-tiga ketika memerintah negeri Selangor di bawah PKR. Siapa yang meninggalkan legasi terbaik untuk negeri Selangor? Okey, kalau tanya saya, memang tak boleh dinafikan apa yang dimulakan oleh Tan Sri Khalid dulu agak baik, ya. Dari segi sebab apa tahu? Ahad lepas saya ada buat program dekat kawasan pasar. Seorang makcik ni, bangsa Cina, dia datang pada saya, dia duduk depan saya, dia kata, "YB," dia marah saya. "YB, kenapa dekat Selangor you boleh bagi macam-macam, tapi dekat Kuala Lumpur apa you bagi?" Dia marah macam itulah. Jadi ini menimbulkan pada saya satu rasa sedih, ya, kenapa mungkin kejayaan di Selangor belum dapat kita terjemahkan di negeri-negeri lain. Tapi itu berlaku bagi saya dimulakan pada waktu Tan Sri Khalid dan diteruskan waktu pentadbiran Azmin Ali, dan kini masuk ke pentadbiran di bawah Amiruddin Syari. Untuk kata ianya adalah hasil titik peluh, ya, daripada satu individu tak benar, sebab konsep tanggungjawab bersama ia adalah collective responsibility, dan juga kemenangan tu bersama. Yang diusahakan tu adalah idea bersama, dia bukan tak semestinya daripada satu individu, ya, tapi pemimpin yang mengepalai itu memberikan rentak ataupun ritma kepada usaha kelompok ataupun kumpulan, ya, yang menerajui. Cuma yang agak menarik, bila baru-baru ni saya ada berbual dengan salah seorang pakar buat survey, dia kata alhamdulillah di Selangor contohnya, orang sokongan bagi Pakatan Harapan, khususnya bagi keadilan itu sangat tinggi. Maka yang jelas pentadbiran di bawah Pakatan Harapan yang kita boleh sebut diterajui oleh Parti Keadilan Rakyat telah membuahkan hasil. Jadi soalan bagi Parti Keadilan Rakyat sekarang dan juga untuk Pakatan Harapan, apakah acuan ataupun resepi yang telah membolehkan Selangor itu ditadbir, diurus dengan begitu baik,
sehingga berjaya kita uruskan dan kita tadbir masuk penggal ketiga, dan insya-Allah sekiranya berlaku PRU hari ini, insya-Allah Selangor kekal bersama Pakatan Harapan. Maka apakah formula itu? Tetapi ketika sebelum pilihan raya kecil Kajang 2014, sentimen yang dihidupkan oleh pimpinan PKR pada ketika itu, Saudara Rafizi, Saifuddin Nasution dan sebagainya, menggambarkan bahawa Tan Sri Khalid tak ikut telunjuk parti, tak ikut cakap parti, buat backdoor deal dengan kerajaan persekutuan. Beliau digambarkan sebagai seorang yang sangat buruk. Jadi gambaran tu tak betul ya kiranya? Kau macam mana? Dia gambaran yang benar, ya, tapi bagi saya apa yang jasa Tan Sri Khalid tu memang ada. Masalah yang timbul dari segi dalaman pun ada. Sebab kesannya mungkin apa yang kita dari segi positifnya, apa yang kita dapat rasai hari ini, apa yang warga Selangor dapat nikmati hari ini, tapi dari segi parti, dari segi pengurusan pentadbiran parti juga ada beberapa perkara yang seperti yang disebutkan ya oleh Saudara Rafizi pada waktu itu, dan setahu saya perkara-perkara itu ya adalah benar. Okey, jadi saya melihat ada dua sudut di sini. Tan Sri Khalid telah berjaya meletak batu asas yang bagus untuk Selangor, tetapi dalam masa yang sama beliau juga telah mengkhianati parti sehingga melayakkan beliau dijatuhkan ketika itu. Kalau saya boleh rumuskan pandangan yang pertengahan. Baik. Saya nak pergi kepada isu masih lagi tentang pemerintahan, reform tentang parlimen. Kita melihat bahawa bukan sekadar saya, ramai orang di luar sana melihat bahawa perjuangan reform PKR dalam urusan parlimen ini, matlamat tertinggi adalah untuk memasukkan Datuk Seri Anwar Ibrahim ke tampuk kepimpinan. Itu matlamat utama. Sebab itu kita ada pilihan raya kecil Pematang Pao pada 2008, kemudian pilihan raya kecil Kajang pada 2014 dan juga PD pada 2018. Saya tak nak masukkan pilihan raya kecil Pematang Pao 2015 sebab itu atas keputusan mahkamah. Tapi kita ada 3 pilihan raya kecil yang telah menghabiskan jutaan duit polis dan juga Suruhanjaya Pilihan Raya parti politik semata-mata untuk membawa masuk Datuk Seri Anwar Ibrahim dengan 3 percubaan ke dalam parlimen dan juga Dewan Undangan Negeri. Tetapi akhirnya apa kesan yang berlaku sebenarnya? 2008 yang digugurkan adalah Datuk Seri Wan Azizah, dimasukkan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kemudian projek Langkah Kajang 2014 yang digugurkan Tan Sri Khalid, yang masuk dalam Dewan Undangan Negeri adalah Datuk Seri Wan Azizah, dan akhirnya Datuk Seri Azmin yang jadi Perdana Menteri, yang menjadi Ketua Menteri ataupun Menteri Besar. Jadi orang melihat bahawa komitmen PKR yang paling besar adalah untuk install Datuk Seri Anwar Ibrahim. Apakah itu sebenarnya komitmen paling penting PKR? Tak. Kalau nak install Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri, saya rasa mungkin kita boleh yang berlaku dalam parlimen sekarang ni, mungkin jalan mudah untuk Datuk Seri Anwar adalah untuk menerima apa-apa tawaran yang ada disebut, beliau ada dilaporkan beliau sebut, dan beliau boleh terima apa-apa tawaran untuk memudahkan laluan beliau ke puncak kedudukan nombor 1 politik dalam negara. Tapi itu tak berlaku. Malah ada yang beranggapan adakah berbaloi Datuk Seri Anwar Ibrahim melakukan sekian-sekian usaha ikhtiar politik tapi akhirnya menjadi ketua pembangkang. Ada yang beranggapan seperti itu. Dan ada juga yang bertanya, adakah itu sahaja yang nak diusahakan oleh Parti Keadilan Rakyat? Dan sebagai bukan sebagai propagandis ataupun sebagai pengarah komunikasi keadilan, tapi sebagai ahli parlimen sendiri, saya lihat dalam pertemuan Datuk Seri Anwar dengan ahli-ahli parlimen Parti Keadilan Rakyat, beliau mengingatkan bahawa kita mesti berpegang kepada prinsip perjuangan parti
dan mengusahakan reformasi ataupun islah sebaik mungkin, dan yang perlu kita tegaskan adalah perjuangan ini tak mudah, tak patut mudah ya dijual beli. Dan itulah sebabnya mungkin kenapa antara ramai ahli-ahli parlimen tak ada seorang pun yang cuba telefon saya untuk tawar 10 juta ke 20 juta ke 30 juta ke. Saya sangat sedih sampai ke hari ini tak ada seorang pun telefon kan, tak ada seorang pun hantar mesej offer ni offer tu. Adalah beberapa kawan ahli parlimen PKR daripada keadilan yang mengatakan mereka ada dihubungi. Jadi saya sangat terguris hati kalau siapa-siapa ada menonton yang terlibat dalam bidang horse trading ni, tolonglah hubungi saya. Rasa macam saya ni tak ternilai ke tak bernilai kan. Tapi YB, ada perbincangan antara Datuk Seri Anwar Ibrahim dengan Datuk Seri Hamzah Zainuddin yang mana perbincangan itu dikritik oleh ahli PKR dan juga DAP. Jadi saya tak pasti sejauh mana dia serius ataupun tidak, tapi itu menggambarkan bahawa ada deal yang sedang berlaku di sebalik tabir yang mana itu dapat dihidu oleh kepimpinan lain PKR dan DAP dan mereka membantah. Tak benar, ya, tak benar. Saya duduk dalam mesyuarat Majlis Presiden Pakatan Harapan. Saya boleh kata perkara seperti itu tak wujud, tak benar. Dan saya boleh kata pertemuan di kalangan ahli-ahli parlimen, sama ada di dalam ataupun luar parlimen, ni adalah satu kebiasaan. Dan saya sendiri kadang-kadang terserempak dengan orang yang mungkin kita boleh anggap sebagai musuh politik, tapi bila bertemu dalam konteks parlimen, hampir kesemua ahli parlimen mereka bersikap bukan sahaja bersangka baik, tapi tak berniat jahat secara fizikal ya terhadap seseorang yang lain, seorang rakan kita boleh anggap. Saya bagi contoh ya. Ramai yang beranggapan ahli parlimen Jelutong, RSN Raya, bukan semua dia nak bergaduh. Tapi bila dia keluar dewan, duduk, dia jumpa dengan katalah ahli parlimen Tanjung Karang, Noh Homa. Bila jumpa dekat lounge, dia kata, apa khabar? Jom duduk kan. Dan kadang-kadang bila mereka duduk, ya, borak-borak, bincang-bincang, ada yang beranggapan, ada deal ke? Tak ada deal. Dia cuma bercakap, ya, berbual. Yang menjadi bagi parti politik, bagi pimpinan politik, yang utama adalah apakah yang akan disebut secara rasmi, diumum secara rasmi, itulah pendirian rasmi parti. Dan Datuk Seri Anwar, Tuan Haji Mat Sabu, Saudara Lim Guan Eng telah sebut, malah ada yang mengatakan mereka, Datuk Seri Anwar ni terlalu berkeras kepala. Ya, nak Pakatan Harapan, ya, orang boleh kata kenapa tak, ya, PKR je masuk ke dalam Perikatan Nasional, ya. Tapi itu pun kalau di-offer oleh Perikatan Nasional lah. Kalau di-offer dan okay. Datuk Seri Anwar dah sebut no, ya, Pakatan Harapan is Pakatan Harapan. Saya tertarik apabila YB sebut tentang hubungan baik antara ahli parlimen di luar. Saya rasa ini satu dosa yang dikongsi bersama ahli parlimen, bukan sahaja dalam parlimen, bahkan di luar parlimen ketika ceramah politik dan sebagainya, mereka menghidupkan sentimen kebencian terhadap parti lain, pemimpin lain, sehingga orang di bawah bergaduh, bertekak dan sebagainya. Akhirnya mereka duduk minum kopi sama-sama. Ini mungkin satu reform yang YB boleh fikirkan, menunjukkan hubungan baik sesama mereka. Betul. Saya nak balik kepada satu soalan lagi. Maaf, tapi betul, sebab ada setengah contohnya yang menegur kemunafikan, ya. Contohnya ada yang sekarang ni mengungkit, contohnya Tan Sri Muhyiddin pada satu ketika dia mewarnakan PAS tu, menamakan PAS tu sebagai parti ajaran sesat, ya. Ada yang sampai ke tahap tu. That's why saya sendiri berpandangan kita mesti ada had, kita mesti ada batas, mesti ada, bahasa Inggerisnya mungkin disebut sebagai gentlemanly conduct, ya. Itulah sebabnya saya ingat lagi minggu pertama parlimen, sewaktu Yang Berhormat Tanjung Karang Tan Sri Noh Homa berbahas, saya berdiri untuk mencelah, bertanya, dan rakan-rakan keliling beliau semua ni otak-otak ni daripada UMNO ni, dia kata, lebah pantai bangun, bagi dia, tak apa, dia gentleman. Jadi kita perlu ada gentleman lah.
Itu satu benda yang patut dipuji sebenarnya yang ada pada YB. Seterusnya, soalan saya ringkas kali ini. Sangat ringkas. Lompat parti beretika ataupun tidak untuk mengubah kerajaan? Tak beretika. Tak beretika. Tapi Ini termasuklah. Ya, Okey, teruskan. Ya, okey. Tak beretika, tapi bagi setengah pihak dalam isu antara kuasa dengan etika, mereka mungkin pentingkan kuasa. Sebab itulah saya rasa bagi saya setengah-setengah negeri, sesetengah negeri, Pulau Pinang contohnya, ada undang-undang tubuh negeri dimasukkan sekiranya lompat parti maka boleh dibawa usul ke sidang untuk menggugurkan seseorang ahli dan melaksanakan pilihan raya kecil. Itu satu langkah. Pada hari Rabu yang lalu, tak silap saya, Ahli Parlimen Padang Rengas, Datuk Seri Nazri, dia melontarkan satu pandangan yang agak menarik, iaitu pertandingan pilihan raya bukan atas individu, ya, tapi atas disebut sebagai party list. Maksudnya parti yang bertanding dan akhirnya pembentukan tu dia bukan bersandarkan kepada individu, tapi orang pilih parti tanpa individu, ya, dimasukkan. Ini mirip dengan konsep pilihan raya di negeri Jerman, negara Jerman contohnya, dan beberapa negara yang lain. Ada pro dan kontra, tapi untuk mengelakkan sebenarnya salah satu perkara yang perlu diusahakan untuk mengelakkan lompat parti ini adalah agensi-agensi yang bertanggungjawab, contohnya SPRM ataupun PDRM. Dua agensi ini sepatutnya, saya bagi contoh, clip audio Scheme of Things, ya, yang ada dibangkitkan oleh Ahli Parlimen Bukit Gelugor. Perkara itu sepatutnya disiasat dan dilapor dan diambil tindakan, adakah benar, adakah tidak, dibawa ke mahkamah. Ya, kalau tak, selagi perkara itu tidak dihadapkan ke muka pengadilan, maka persepsi akan timbul, ya, bahawa ya, sama seperti cash is king, ya, konsep cash is king. Saya nak balik kepada soalan yang sama sebelum kita pergi jauh dari situ. Soalan yang sama, cuma saya nak letakkan dalam konteks yang benar-benar berlaku. Jadi langkah 16 September 2008, 12 tahun dahulu, yang digerakkan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim, Lim Kit Siang, Datuk Seri Haji Abdul Hadi Awang untuk mengubah kerajaan, mendapatkan sokongan Ahli Parlimen BN dan menekan Datuk Tun Abdullah untuk meletak jawatan pada ketika itu adalah tidak beretika, betul? Syukur tak berlaku. Okey, yang ni saya suka. Di mana kalau kita boleh bersetuju, satu-satunya orang pemimpin besar dalam politik yang beretika adalah Karpal Singh, di mana dia mengkritik pada ketika itu, betul? Yang lain semua goyang. Baik. Ya. Jadi cuma ada yang berkata hujah yang dipakai adalah bukan maqasid tapi maslahat, ya, sekiranya diteruskan dengan satu kepimpinan yang kalau kita ambil, ya, secara hipotetikal, sekiranya berlaku peralihan kerajaan pada waktu itu, apakah kita akan lihat dan kita saksikan kebobrokan yang berlaku di bawah Datuk Seri Najib, iaitu isu 1MDB contohnya. Hari ini kita mendengar berita pemulangan 16.6 bilion ringgit, 16.6 bilion ringgit daripada syarikat Goldman Sachs, ya, sebahagian daripada jumlah yang lebih besar berjumlah 19 bilion ringgit. Semua ni berlaku akibat salah urus tadbir pentadbiran Datuk Seri Najib. Jadi persoalannya, walaupun saya sendiri tak setuju, ya, peralihan kuasa ataupun mengambil alih kuasa dengan cara Ahli Parlimen lompat, tapi cuba bayangkan sekiranya perkara itu berlaku, adakah kita akan berhadapan dengan kehilangan wang ringgit rakyat akibat daripada 1MDB? Itu mungkin satu perkara yang hypothetical, tapi mungkin dalam dimensi yang lain mungkin kita boleh kaji. Cuma ada yang menggunakan hujah itu. Kalau berlaku pada waktu itu, mungkin tak ada 1MDB.
Tapi saya lihat dalam banyak-banyak Perdana Menteri Malaysia moden lah, bermula Perdana Menteri keempat, 5, 6, 7, 8 ini, tak ada orang yang selembut Pak Lah. Tak ada orang yang digambarkan sebagai satu watak yang tidak menimbulkan masalah, yang tidak terlibat dalam kes-kes besar. Tapi kalau usaha itu digerakkan untuk menjatuhkan Pak Lah, jadi saya fikir tak banyak beza antara usaha itu dan juga tag team antara Azmin, Zuraida, Tan Sri Muhyiddin untuk menjatuhkan kerajaan PH. So 50-50, bezanya itu gagal dan ini berjaya untuk seketika. Saya difahamkan antara sama ada benar ataupun tak, waktu itu saya belum masuk ke dalam politik lagi, tapi saya difahamkan antara mereka yang ditugaskan untuk menggerakkan pada waktu itu mungkin ada di kalangan mereka yang telah berjaya kali ini. Jadi dia training dulu tapi tak jadi, dan dia buat kali ini jadi. Ada yang katalah. Okey. Mungkin sesuai untuk diketakkan kepada PAS, sebab ketika itu PAS, DAP dan PKR. PAS dan PKR dan DAP menjadi mangsa untuk kali kedua. Tapi PAS berjaya pada kali ini bersama dengan Pakatan Baru. Baik, saya nak tinggalkan soalan tu sebab kita tak nak cerita tentang PAS. Jadi YB sebut tadi tentang pengkhianatan, tentang pintu belakang dan sebagainya. Tapi tidakkah YB lihat sebenarnya apabila yang di-Pertuan Agong panggil setiap orang ahli parlimen untuk menghadap dan bagi calon, ketika itu UMNO dan PAS kata kami nak bubar parlimen pada pagi itu. Tetapi apa yang berlaku adalah PH tak boleh bersepakat tentang calon Perdana Menteri, nak Tun ataupun nak Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jadi ini bukan tentang pengkhianatan, ini tentang kegagalan komunikasi PH yang sangat ketara. Minta komen YB. Saya ada di mesyuarat Majlis Presiden Pakatan Harapan pada 25 hari bulan Februari, hari Selasa. Itu sehari selepas Tun Mahathir meletakkan jawatan, selepas kerajaan secara teknikalnya telah tumbang. Pada petang itu UMNO PAS mereka umum bahawa mereka telah menulis sekian. Cuma saya nak jelaskan, bila menghadap tuanku untuk menyatakan sokongan pada satu-satu wakil, ya, apa yang seorang ahli parlimen sebut pada tuanku dan apa dia lapor balik pada parti tak semestinya perkara yang sama, ya. Jadi bila berhadapan, saya beritahu apa yang berlaku, ya. Ini perkara yang tak pernah berlaku dalam sejarah, dan alhamdulillah saya diberi peluang, dan saya rasa bersyukur dapat terlibat dalam proses seperti itu, walaupun outcome-nya, keputusannya mungkin tak memihak pada saya dan rakan-rakan. Tapi kami dijemput ke Istana Negara, kemudian dipanggil seorang demi seorang ke dalam satu bilik, menghadap tuanku bersama-sama dengan Ketua Polis Negara, Ketua Setiausaha Negara. Ada satu meja, kami duduk dan isi satu surat perakuan sumpah di hadapan tuanku. Dan di situ kami diminta untuk tulis nama salah seorang ahli Dewan Rakyat yang kami fikirkan, yang ahli parlimen ni fikirkan nak disokong, satu nama sahaja. Jadi walaupun katalah PAS sebagai parti 18 orang, UMNO sebagai parti 38 orang mengatakan mereka sebagai blok, ya, memutuskan sekian, kecuali mereka dapat lihat semua 38, semua 18 surat-surat itu yang bagi saya disimpan, ya, kecuali mereka dapat lihat sendiri, untuk kata semua dalam PAS memilih untuk bubar, semua dalam UMNO pilih untuk bubar, yang tu sukar untuk kita secara ni. Tak, ini penting sebab kemudiannya dalam pertemuan dengan Agung yang kedua pada hari Sabtu, maka pada waktu itu ketua-ketua parti, dan di situ mereka betul mewakili sejumlah, ya. Tapi kenapa Pakatan Harapan pilih Datuk Seri Anwar? Sebab
pada malam 25 hari bulan Februari, kami jemput Tun Mahathir untuk hadir dan beliau memaklumkan bahawa kini beliau sedang berusaha untuk membentuk satu kerajaan gabungan ataupun unity government. Dan sekiranya beliau hadir ke mesyuarat Pakatan Harapan, bersatu bukan lagi salah satu komponen. Kedua, beliau perlu hadir juga mesyuarat muafakat nasional, ya, katanya. Jadi kami pada waktu itu berpandangan Pakatan Harapan memutuskan since Tun Mahathir bukan lagi sebahagian daripada Pakatan Harapan, maka kita akan pilih dari kalangan Pakatan Harapan. Itulah sebabnya kita pilih Datuk Seri Anwar. Ya, dan memang ya, the rest is history lah, bak kata orang. Saya suka apabila YB sebut penjelasan secara detail. Jadi artinya secara tak langsung sebenarnya apabila Tun mencadangkan untuk menjadi pemimpin kepada kerajaan gabungan tanpa pembangkang, itu adalah pengkhianatan kepada PH, betul? Itu adalah cadangan dia, ya, cadangan Tun Mahathir. Dan cadangan, bukan sekadar cadangan yang disebutkan secara live di hadapan TV, ya, di hadapan ramai orang secara langsung. Jadi betul, adakah itu pengkhianatan kepada PH ataupun okey, itu tak ada masalah, kita boleh terima? PH tak lihat itu, cadangan itu sebagai satu pengkhianatan, tapi ia adalah satu mungkin ikhtiar ataupun jalan penyelesaian yang dicadangkan oleh Tun Mahathir untuk mengatasi masalah majoriti yang katanya beliau kini tidak ada akibat keputusan Majlis Pimpinan Tertinggi Bersatu untuk keluar Pakatan Harapan. Tapi yang bagi saya yang lebih menarik adalah pengkhianatan itu bagi saya ertinya adalah mereka yang telah menyebabkan tumbangnya Pakatan Harapan, ya, dengan satu terkeluarnya sekumpulan ahli parlimen daripada keadilan yang diketuai oleh Datuk Seri Azmin, dan kedua, keputusan bersatu sebagai satu parti untuk keluar daripada Pakatan Harapan. Jadi dua insiden ini telah menyebabkan tertumbangnya Pakatan Harapan, kerajaan Pakatan Harapan. Jadi bagi saya dua perkara ini adalah pengkhianatan yang jelas untuk kata Tun Mahathir dengan mengutarakan cadangan kerajaan gabungan ini. Bagi saya itu bukan satu pengkhianatan. Ya, beliau sedang mengusahakan satu ikhtiar politik untuk menyelesaikan masalah. Saya sangat kagum dengan kesabaran PH, sebab saya yang di luar bila dengar ucapan Tun di TV, saya mencadangkan untuk menjadi Perdana Menteri dengan gabungan semua parti tanpa pembangkang. Saya melihat itu satu isu yang kau PH boleh duduk tepi, kau PM duduk tepi, aku jadi pemimpin tak ada pembangkang. Tapi PH sangat bersabar memandang baik satu tabik untuk Pakatan Harapan pada ketika tu. Saya nak pergi kepada isu seterusnya tentang reform dalam kewangan. Baik. PH nak hapuskan GST, Artinya mereka jangkaan awal akan kehilangan 20 bilion setahun daripada hasil GST kalau sekadar bergantung kepada SST sahaja. Walaupun jangkaan itu jadi kurang, kata Menteri Kewangan ketika itu, Lim Guan Eng, hanya sekitar 8 ataupun 9 bilion yang hilang setahun. Hapuskan GST. PH perlu membayar hutang 1MDB. Dan PH menjanjikan PT-PTN gaji bawah 4,000 tak perlu bayar. Tol dimansuhkan. Ada subsidi bersasar kepada petrol. Saya nak abaikan kata saudara Rafizi petrol boleh turun jadi RM1.5. Kata Datuk Seri Anwar Ibrahim hari ini menang, esok saya turunkan harga minyak. Abaikan semua itu cerita lama. Tapi cerita baru, manifesto PH, subsidi bersasar kepada minyak, bahan api, tol untuk dihapuskan dan juga PT-PTN gaji bawah 4,000 tak perlu bayar dan GST tak kutip. Ini angan-angan mak jenin sebenarnya. Dia bukan reform, dia satu gula-gula ataupun candu yang diberikan kepada rakyat dan memang tak boleh dibuat pun. Minta komen YB berkaitan dengan manifesto ni. Boleh tak boleh adalah ada beberapa faktor lah. Pertama adalah keuangan, kedua adalah kesungguhan ataupun wewenang politik, ya, political will. Dan kalau kita lihat memang pada satu ketika realitinya adalah salah satu perkara asas yang Pakatan Harapan usahakan adalah mengurangkan defisit keuangan.
Dan sekarang sememangnya kita tak sebut pasal isu defisit sebab keadaan pasca Covid, dan pada waktu itu ada yang beranggapan langkah yang terbaik adalah untuk mengurangkan perbelanjaan. Sekarang pandangan kami itu mungkin satu langkah yang perlu kita fikirkan semula. Kalau boleh balik ke masa tu, mungkin saya sendiri kurang setuju. Malah Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam parlimen sewaktu perbahasan di Belanjawan 2020, ya, seingat saya, malah sebelum itu pun pada 2019, sekiranya sesuatu itu dicadangkan oleh pihak kerajaan yang meningkatkan derita rakyat ataupun tidak menyelesaikan masalah rakyat, maka beliau akan menyuarakan, ya, sebagai salah seorang ahli parlimen. Jadi sebagai contoh, cadangan untuk mengurangkan subsidi ataupun bantuan kepada petani, nelayan, ya. Dan pada waktu itu Datuk Seri Anwar berdiri di parlimen dan menggesa agar perkara ini tidak, ya, ataupun ditarik balik, ya. Dan selepas itu dikembalikan. Jadi saya lihat, kalau nak kata gula-gula pilihan raya, kami menghasilkan manifesto pada waktu tidak mempunyai data yang lengkap. Data yang ada hanyalah yang diterbitkan oleh sama ada akhbar, agensi, ya, think tank dan sebagainya. Dan berasaskan daripada maklumat itu, maka kami hasilkan manifesto. Dan dia lebih sebagai wish list, ya, wish list. Masalahnya, sebagai contoh PTPTN, ya, saya difahamkan sebelum ada beberapa perkara yang diusahakan oleh pengurusi PTPTN, Wan Saiful Wan Jan, ya, yang dah lompat, ya. Dan saya kesal dengan tindakan dia. Saya ingatkan dia ni okey, tapi akhirnya tak okey sangat. Dan okey, teruskan. Ya, masalah contoh dengan PTPTN, ya, kami buat siri perbincangan, pertemuan, dan persoalan yang kita lontarkan. Tapi realitinya masalah PTPTN ni adalah hutang besar yang kami tak tahu sebelum itu, yang terpaksa ditanggung oleh PTPTN akibat daripada dia sama macam sebenarnya isu tabung haji, ya, to some extent, ya. Dan juga macam mana boleh tak tahu sedangkan ada laporan kewangan setiap tahun dikeluarkan dan semua orang tahu. Ya. Dan data itu digunakan oleh saudara Rafizi dalam debat dengan Khairi. Ya, tapi banyak daripada perkara-perkara lebih detail cuma kita ketahui bila dah masuk dan kita boleh tanya. Saya bagi contoh, sebagai seorang ahli parlimen di kawasan Lembah Pantai, mengikut data yang ada, dan kalaupun, ya, diseluduk, contohlah Dewan Bandar Kuala Lumpur, sebelum isu PPR sebagai contoh, ya, sebelum saya berada dalam pihak kerajaan untuk mendapatkan maklumat tentang isu hutang, ya, di kawasan PPR, sebelum tu mungkin kita boleh dapat beberapa data, dan daripada data set itu kita boleh extrapolate dan kita buat hujah, ya. Memang setengah hujah tu mungkin akan kena, setengah hujah tu, ya, jadi tinggal hujah. Tapi selepas saya masuk dan saya lihat sendiri apa keadaannya, masalahnya sangat besar, ya, masalah hutang, ya, di kawasan PPR. Jadi bukan saya nak jadi apologis kepada saudara Rafizi dan apa yang beliau telah usahakan. Setidak-tidaknya beliau telah berjaya untuk memberi harapan palsu. Bukan, mengangkat idea bahawa untuk berhujah kita perlu berhujah dengan fakta. Ya, maksudnya dia berasaskan data. Sebelum itu lebih kepada emosi, ya, emosi. Tapi dia boleh sebut, okey. Dan kalau kita lihat, saya bagi contoh masalah kemiskinan. Akhirnya sekarang hari ini tak pernah kita sangka PGK itu, pendapatan garis kemiskinan itu, akan dianjak daripada 980, satu angka daripada 1970-an ke 2208, ya, sebagai contoh. Perkara itu tak akan dibahas ataupun tak akan dibincangkan kalau budaya berbincang tentang fakta, tentang angka, tentang
perkara-perkara detail seperti itu yang dipelopori saudara Hafizi, tapi bukan beliau sebenarnya yang mengusahakan sahaja. Ramai, saya bagi contoh saudara Wong Chen yang telah menjadi ahli parlimen sekian lama. Beliau juga sering kali bila berbahas dalam parlimen ataupun dalam media sosial sering mengangkat fakta, angka dan nombor-nombor seperti ini. Jadi nak kata dia hanyalah angan-angan Mak Jenin, saya rasa itu tak berapa tepat lah. Dia adalah, tapi saya fikir YB, kalau saya boleh potong sekejap, saya fikir tak wajar untuk PH ataupun saudara Rafizi ambil kredit apabila kerajaan menganjakkan garis kemiskinan, sedangkan PH duduk sebagai pemerintah 22 bulan tak buat apa-apa pun, sehingga kerajaan PN barulah mengubah sehingga 2208 daripada 900. Jadi tak wajar untuk ambil kredit di atas usaha yang dilakukan sepenuhnya oleh orang lain. Saya tak setuju. Dulu yang menjadi Menteri Hal Ehwal Ekonomi itu adalah antara pengkhianat utama, ya, antara ejen saboteur utama kepada Pakatan Harapan. Sebenarnya kalau nak, dia boleh dari awal anjakkan. Malah Datuk Seri Anwar dia lah pula yang antara betul, sebab bidang kuasa tentang isu pendapatan garis kemiskinan ni, kalau kita lihat pengumuman yang baru dibuat adalah oleh Datuk Seri Mustafa Mohamed, ya, Menteri Hal Ehwal Ekonomi. Siapakah Menteri Hal Ehwal Ekonomi pada waktu itu? Azmin. Ya, bagi saya, beliau boleh lakukan, tapi beliau tak lakukan. Kenapa? Tanya dia lah. Tapi bagi saya, ia adalah satu sabotage. Saya anggap itu sebagai satu usaha. Sebab di Parlimen, saya bagi contoh, kami ahli-ahli Parlimen dijemput untuk menghadiri satu kuliah ataupun satu perbincangan di mana dijemput Profesor Jomo Kwame Sundram dan Dr. Raja Rasyah, ya, dua pakar ekonomi tentang kemiskinan untuk berbahas isu kemiskinan, dan usaha ini digarap ataupun diusahakan, ya, oleh Datuk Seri Anwar, dan dijemput ahli-ahli parlimen daripada semua parti. Yang hadir tu Datuk Seri Nazri Aziz contohnya, Tuan Ibrahim Tuan Man, ya, wakil-wakil daripada parti pembangkang pun hadir sekali untuk bincang isu kemiskinan. Selepas itu memang Special Rapporteur on Extreme Poverty Philip Alston, dialah yang mengetengahkan masalah kemiskinan di Malaysia yang agak rendah. Dari situ timbul, ya, dan kita bina perbincangan itu di parlimen. Ramai ahli parlimen yang hadir, dan akibat daripada ataupun hasil daripada pertemuan itu, maka lebih ramai yang bercakap tentang soal kemiskinan. Saya sendiri mengangkat berpegang pada pandangan kita sebenarnya sebagai kerajaan pada waktu itu boleh melakukannya. Malangnya menteri yang bertanggungjawab mengambil keputusan untuk menafikan kewujudan angka kemiskinan yang lebih besar daripada 0.3-0.4%. Itu adalah satu perkara yang amat saya kesali. Saya fikir, okey, kita boleh berbeza pandangan tentang itu sebab saya melihat dia adalah keputusan bersama kabinet, tapi YB melihat dia keputusan Menteri Hal Ehwal Ekonomi. Kita boleh berbeza dalam bab itu. Saya satu soalan terakhir tentang realiti. Okay. Sebab dia menteri yang bertanggungjawab. Dan itulah sebabnya antara perkara yang saya bangkitkan adalah wewenang politik, political will. Sekiranya dia mahu dalam kabinet, dialah yang boleh orang kata prosecute the case. Dialah yang boleh mengetengahkan, mengutarakan, memperjuangkan perkara ini dalam kabinet. Malangnya saya tak tahu sebab saya bukan anggota kabinet, tapi yang harus, memang kita boleh kata yang paling utama yang dipertanggungjawabkan adalah Perdana Menteri. Tapi ada menteri yang bertanggungjawab dalam hal ini, dan bagi saya salah seorang yang perlu mengambil tanggungjawab adalah Datuk Seri Azmin. Okey, saya rasa jelas isu itu. Sebelum isu terakhir, second last, sebelum yang terakhir, setelah dihapuskan GST, saya melihat indeks harga pengguna yang dikemukakan setiap bulan oleh Jambatan Perangkaan tidak menunjukkan ada penambahan pendapatan rakyat. Jadi tak menambah pun daripada Jun 2018, tak ada penambahan pun kecuali bulan Januari dan Februari 2019 sebab harga minyak pada ketika itu membantu ekonomi negara, harga minyak rendah pada ketika itu. Selain itu, indeks harga pengguna tak membantu, lebih mahal daripada terdahulu.
sampailah sekarang ni baru turun betul pada bulan 4 disebabkan oleh COVID. Jadi hapuskan GST, saya melihat bahawa tidak menguntungkan rakyat pun, statistically tidak menambah duit dalam poket rakyat, tetapi dalam masa yang sama dia telah mengurangkan perbelanjaan kerajaan, mengurangkan projek-projek pembangunan kerajaan, dan dia satu langkah reform ekonomi yang gagal. Mungkin boleh namakan dia kerana salah angka, tak dapat maklumat lengkap, tetapi hakikatnya dia gagal memacu ekonomi Malaysia. Duit rakyat tak bertambah, projek pembangunan yang berkurangan. Bagaimana komen YB? Sebenarnya tak benar kalau lihat pada Consumer Price Index setakat sehingga kalau tak silap saya bulan 7 2019, seingat saya Menteri KPDN HGP pada waktu itu Saifuddin Nasution mengingatkan bahawa Consumer Price Index ini tidak menunjukkan peningkatan harga barang yang mendadak, dan kita tak dengar, seingat saya pada hari raya yang lalu, masalah harga ayam naik melambung tinggi seperti yang berlaku baru-baru ini. Dan itu itu adalah kerana dasar pihak kementerian pada waktu itu, sefaham saya, adalah untuk meningkatkan jumlah hari harga kawalan barang-barang asas bagi sesebuah ataupun sesuatu perayaan 2 kali ganda berbanding dengan pada waktu pentadbiran Barisan Nasional. Dan jumlahnya, kalau tak silap saya, sewaktu Barisan Nasional adalah selama 51 hari dalam setahun. Harga barangan asas mungkin dalam 25 barangan asas, termasuklah ayam, bawang dan sebagainya, adalah 51 hari sewaktu pentadbiran Pakatan Harapan selama 102 hari, double. Ya, dan ini berjaya mengurangkan ataupun mengekalkan harga barang, ya, terutama barang asas yang mana menjadi faktor terbesar dalam orang kata bakul perbelanjaan bagi terutama kumpulan B40. Memang tidak dapat dinafikan dari segi peningkatan gaji ataupun pendapatan bagi saya tidak berlaku sebanyak yang kami inginkan. Malah saya sendiri seringkali mengingatkan rakan-rakan dalam Pakatan Harapan bila kami bersyuarat, ini adalah perkara yang penting, bukan sahaja untuk menghilangkan GST yang rata-rata rakyat pada waktu itu melihat sebagai satu bebanan tambahan, mungkin kerana pada waktu ataupun ketika ia diperkenalkan peratusannya terlalu tinggi, dan tapi masalahnya YB yang saya lihat, walaupun dia bebanan, tapi setelah bebanan itu ditarik, tidak, indeks harga ini adalah satu indeks yang disepakati oleh semua orang, tidak menunjukkan improvement. Artinya selepas ditarik, rakyat belanja dengan nilai yang sama, hanya bezanya kerajaan hilang 20 bilion. Tak semestinya. Okey, saya bagi contoh untuk kita mendapatkan tambahan, ya, kepada pengurangan harga barang. Saya bagi contoh beras. Bila saya cakap dengan Menteri Pertanian dan juga Timbalan, salah satu perkara yang menjadi yang sedang dalam proses direformasikan dan mengambil masa, pada tahun 2021 sepatutnya monopoli bernas terhadap pengimportan beras, yang mana jumlahnya kalau tak silap saya mencecah 30%, sepatutnya ada berlaku satu reformasi di situ, dan akhirnya akan mendatangkan kebaikan kepada pengguna. Harga beras sepatutnya turun, ya, selepas ada monopoli itu sama ada distrukturkan semula dan sebagainya. Malangnya belum sampai ke tahap itu, dan mungkin terlalu lama ataupun terlalu lambat, mungkin sebab kontrak. Dan ada beberapa perkara lain yang menjadi sebahagian daripada isu. Saya bagi contoh isu ikan, ya, salah satu daripada masalah besar, dan juga sayur-sayuran yang ditanam. Sewaktu itu bila saya bercakap dengan Saifuddin Nasution, dia kata salah satu masalah besar bagi katalah edaran sayur-sayuran dari Cameron Highlands, harga satu kati katalah kobis, katalah 70 sen, ya, sekati. Tapi bila sampai ke Pasar Borong dan sampai ke supermarket, harga dia dah meningkat
berkali ganda. Kalau tak silap saya tak ingat angka dia sekarang, tapi sebab ada terlalu banyak middleman, ya. Jadi pada waktu itu sedang diusahakan untuk mengurangkan. 22 bulan Saifuddin Nasution berada di atas jawatan itu, dia tidak berjaya menyelesaikan isu ini, betul? Sebab dia melibatkan jurisdiction kementerian-kementerian yang berbeza. Itu antara sebabnya. Saya lihat beliau telah berjaya untuk memulakan beberapa perkara yang baik. Sebagai contoh, food bank. Ya, food bank ini telah berjaya mengurangkan pembaziran banyak makanan, dan sebenarnya kalau di kawasan Lembah Pantai sebagai contoh, usaha banyak NGO food bank telah berjaya memberikan makanan kepada dalam seminggu sekurang-kurangnya mungkin 500 ke 1000 keluarga yang paling miskin. Jadi ini satu perkara yang baik, dan kita tak boleh nafikan. Memang kalau saya lah, mungkin lebih banyak yang kita akan usahakan, tapi apakan daya itu yang termampu dilakukan. Setidak-tidaknya harga barang tak naik terlalu mendadak, ya. Kalau kita tengok memang CPI, kalau tak silap saya, seperti saya sebutkan tadi, setakat 0.2, 0.3, 0.7, tak banyak, ya. Kemudian baru meningkat. Ya. Soalan terakhir saya, YB. Tadi saya nak tanya, sebab bila YB kata dia ada cross jurisdiction, cross ministry, dalam persoalan saya, semua ministry itu di bawah kepimpinan PH. Barangkali mungkin ada pengkhianat di mana-mana, saya tak pastilah. Tapi sebab masa kita tak banyak, saya nak pergi kepada soalan terakhir. PH sedar, saya tak tahu sama ada PH boleh setuju dengan saya ataupun tidak, tak boleh menang pilihan raya tanpa warisan, tanpa gabungan di Sarawak, tanpa sedikit orang yang menyokong TUN. Kalau tinggal Amanah, PKR dan juga DAP sahaja, susah untuk menang pilihan raya. Jadi apa strategi Pakatan Harapan untuk pilihan raya bagi meneruskan agenda reform? Ini soalan terakhir, saya janji. Silakan, Nabi. Ya ke tak boleh menang? Cuba bayangkan pada waktu tanpa sahabat, okay. Pada waktu Datuk Seri Anwar berada dalam penjara, ataupun pada tahun 2013 sebagai contoh, kita telah berjaya merangkul 52% undi popular. Dan memang di Malaysia kita pakai sistem first past the post. Jadi kalau as long as yang menang tu menang dengan satu undi, dia menang juga, ya. Jadi ini salah satu masalah asas dengan sistem first past the post ni. Tapi apapun keadaannya, pandangan Datuk Seri Anwar dan juga keadilan, malah juga Pakatan Harapan, kita perlu kumpulkan semua tenaga, semua pihak yang boleh membantu ke arah kemenangan. Itulah sebabnya pada tahun 2016-2017 kita membuka laluan untuk berkolaborasi, bina satu kesepakatan dengan Tun Mahathir. Walaupun kita kena ingat, kali terakhir Datuk Seri Anwar bertemu dengan Tun Mahathir adalah pada tahun 17 tahun sebelum itu, pada tahun 1998, ya. Tapi kesanggupan pada waktu itu Datuk Seri Anwar dan juga Tun Mahathir untuk ketepikan perbezaan, bagi saya konsep mengetepikan perbezaan itu adalah yang memungkinkan satu X factor, ya. Sama ada bagi PRU15, kalau dia berlaku bulan 9 ke, bulan 10 ke, 2023 ke, parti yang akan menang bukan sahaja parti yang telah membuktikan dia boleh berkhidmat kepada rakyat, tapi masa yang sama mempunyai satu X factor, daya tarikan tambahan. Di situ saya rasa Pakatan Harapan dan juga rakan-rakan perlu mengkaji, melihat dan berusaha untuk mengumpulkan supaya kita ada ketumbukan yang kukuh dan mampu mendatangkan kemenangan pada PRU ke-15 nanti, insya-Allah.